Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uhyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pertama-tamanya dan selama-lamanya, marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana limpah kurnia dan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita. Mampu lagi diri ini untuk beribadah padanya, mampu lagi diri ini untuk merasai semua nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak dilupakan juga kepada dua nikmat, yang mana nikmat ini dikurniakan oleh Allah SWT pada mereka yang terpilih, iaitu nikmat iman dan Islam. Yang mana dua nikmat ini Allah kurniakan pada umat Islam, Allah tidak kurniakan pada umat manusia keseluruhannya. Jadi hargailah nikmat iman dan Islam ini supaya kita tergolong dalam golongan orang-orang yang bertakwa di sisinya. Jadi dan tidak dilupakan juga kepada Persatuan Mahasiswa Malaysia di Maghribi yang memberikan ruang dan peluang kepada diri ini untuk mengongsikan beberapa ilmu dan juga manfaat untuk dikongsikan bersama. Semoga apa yang anda cakapkan dalam program ini, iaitu dalam program Kembar Ilmu ataupun dalam bahasa Perancisnya Le Tour d'Ilmi, maka kita boleh mampu ataupun membawa apa yang kita kongsikan ini dalam mentadbikkan dalam kehidupan kita seharian. InsyaAllah tajuk yang akan anda bawakan pada hari ini adalah bilakah tarikh terakhir kita rapat dengan Allah SWT? Bilakah tarikh akhir kita akrab dengan Allah SWT? Jadi mungkin ramai di kalangan kita rapat dengan Allah SWT, tetapi mungkin juga ramai di kalangan yang ramai itu tewas dalam memelihara kelangsungan hubungannya dengan Allah SWT. Kerana dunia ini berluasanya hiburan, bermaharajalelanya perzinaan dan sebagainya. Sebabkan itulah kebanyakan daripada kita tewas terhadap dunia. Jadi, tetapi sedar ataupun tidak sedar, umat Islam di Malaysia telah pun dididik sejak daripada kecil sehingga dewasa. Sebagai contoh, anda buktikan sejak daripada kita sekolah rendah, adanya satu sukatan khusus untuk pendidikan Islam. Apabila masuk ke sekolah menengah, begitu juga ada satu sukatan khusus. Dan apabila masuk ke universiti, begitu juga. Sehingga kan apabila hendak menjadi seorang tukang masak sekalipun, pasti ada satu sukatan khusus untuk menjadi satu sukatan khusus dalam pendidikan Islam. Jadi apabila kita melihat dalam konteks salat, ada kata satu ketika dahulu kita pernah akrab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekarang kita renggang dengan Allah SWT. Barangkali Allah yang kita kenali dalam solat ketika dahulu tidak lagi kita kenali dalam kehidupan kita sekarang. Jadi Allah yang kita kenali ketika satu masa dahulu kita minta padanya kejayaan, kita minta padanya kenikmatan. Apabila kita dah dapat semua perkara tersebut, kita lupakan Allah SWT. Jadi pada hari ini, pada saat ini, anda timbulkan satu persoalan. Bilakah kali terakhir kita rapat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin ada orang kata semalam, mungkin ada orang kata 2 tahun lepas, mungkin ada orang kata 5 tahun lepas, dan mungkin ada orang kata waktu SPM dahulu, dan mungkin ada orang kata yang ini yang paling teruk. Aku tak pernah rasa pun hubungan aku dengan Allah tu rapat. Andai kata kata-kata ini keluar daripada mulut orang Islam itu sendiri, maka adakah lagi Allah di dalam kamus kehidupan seorang Muslim? Jadi ramai di kalangan kita tahu bahawa Allah itu Tuhan, tetapi ramai yang tidak tahu bahawa dia itu hamba kepada Tuhan, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila orang yang tidak merasai bahawa dirinya hamba kepada Allah, maka sudah pasti dia tidak dapat melaksanakan apa yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi padahal dalam Al-Quran Allah menyebut, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."
Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Pernah dikatakan bahawa tujuan manusia dilahirkan di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Hatta makan sekalipun, berjogging, berjalan, memakai pakaian, semuanya dianggap ibadah jika niat kerana Allah SWT. Jadi sekarang mungkin kita dalam fatrah pembelajaran. Ada kata satu hari nanti kita akan berada dalam fatrah pekerjaan. Keluar pagi, masuk pejabat, keluar malam. Jadi nak dikatakan pada waktu ini kita sibuk. Adakah pada waktu itu kita dapat spend ataupun dapat ambil masa kita untuk rapat dengan Allah SWT? Waktu itulah yang menguji keimanan kita. Waktu itulah kita dapat membuktikan apa yang kita belajar selama ini dapat kita tatbikkan dalam kehidupan kita seharian. Jadi yang jadi masalahnya umat Islam, terutamanya umat Islam di Malaysia, apabila mereka kebanyakannya walaupun dah tahu ilmu agama dan sebagainya, mereka masih lagi menganggap akhirat itu tidak penting. Masih lagi menganggap akhirat itu benda biasa. Sebab itulah umat Islam kebanyakannya tidak mementingkan hal-hal yang berkaitan dengan solat terutamanya dan berkaitan dengan agama-agama yang berkaitan dengan agama. Jadi sebagai contoh, perkara yang berlaku di salah sebuah negeri di negeri Perak, di salah agama di negeri Perak. Pelajar sekolah agama apabila dia telah keluar, dia menjadi seorang pendakwah Kristian, mubaligh Kristian. Jadi apabila perkara ini terjadi, ini menjadi satu bencana kepada umat Islam. Apabila apa yang dia belajar, apa yang dia belajar daripada sekolah rendah sampailah ke universiti tidak ditatbikkan dalam kehidupan, maka Allah akan cabut nikmat iman dan Islam dalam diri seseorang. Jadi bila ada kesusahan, bila ada kemalangan, bila ada kedukaan dan perkara-perkara yang buruk, pada waktu itulah kita terhegeh-hegeh pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta Allah tolong kita dalam waktu dan kita kesusahan. Bila diri yang lemah ini dihimpit dengan kesempitan, dihimpit dengan kesusahan, barulah kita terasa, ya Allah, aku perlukan pertolongan kau sekarang. Barulah kita terhegeh-hegeh meminta pertolongan Allah SWT. Tapi kita kena ingat, ada kalanya ujian yang Allah datangkan pada kita adalah untuk menegur kita. Ada kalanya ujian yang datang pada kita kerana pada satu ketika dahulu kita rapat dengan Allah, tapi sekarang kita tidak rapat. Maka Allah nak dengar rintihan kita, Allah rindu pada rintihan kita. Ada satu kisah yang nak ceritakan yang berlaku pada sahabat Ana di sekolah satu ketika dahulu. Waktu itu ketika bulan Ramadan, dan pada waktu itu yang menjadi muskilnya beliau tidak berpuasa. Buktinya Ana nampak beliau tidak makan roti dan minum air. Itu buktinya. Jadi apabila satu hari, waktu itu sekolah sedang cuti, beliau bersama rakannya makan di dalam sebuah bilik, dan selepas itu mereka keluar untuk pergi ke kedai. Jadi apabila on the way pergi ke kedai, nak dikatakan Allah timpakan musibah dia, ataupun Allah nak bagi pengajaran dia dalam bulan puasa, dia tak puasa, dia makan depan orang, dia makan dalam bilik. Jadi nak kata on the way nak pergi kedai, Allah timpakan musibah pada dia, kemalangan, cedera pada kakinya. Dan selepas daripada itu, setiap kali subuh, setiap kali solat 5 waktu, dia turun walaupun dalam keadaan kakinya yang sakit. Nak dikatakan kat sini bahawa kita hidup kat dunia ni, kalau dah teruk sangat akhlak kita, dah teruk sangat perbuatan kita, Allah bagi cash. Itu yang membuatkan kadang-kadang anda terfikir, dia katalah aku buat dosa sekarang, Allah nak bagi cash ke tak? Itu yang perlu menjadi persoalan dalam pemikiran kita sebenarnya. Jadi selepas kita keluar daripada kesulitan, selepas kita dapat nikmat, kebanyakan daripada manusia lupa. Sebab perkataan manusia itu daripada perkataan nisyan, lupa. Jadi secara logiknya, jikalau iman seseorang itu tidak kuat kepada Allah SWT, mereka akan lupa dengan segala apa yang Allah beri kepada mereka. Jadi andai katalah kita benar dan jujur kepada Allah SWT, kita berfikir senyap, pejam mata, berfikir, tanya dalam diri kita, bilakah kali terakhir kita berdoa kepada Allah dengan cara yang bersungguh-sungguh? Ada setengah orang, dia berdoa dengan sebagai syarat mengangkat tangan saja, doa. Ada setengah orang pula,
dia membaca doa dengan mulutnya terkumak kamik. Dia seperti bomoh yang membaca jambi serapah. Ada yang seperti itu, tetapi hatinya dia tak pernah merasakan bahawa dia sedang berdoa. Dia tak pernah merasakan kerendahan diri dia pada Allah SWT. Itu yang jadi masalah. Itu dalam berdoa. Tetapi kalau kita tengok dalam solat ini, apatah lagi solat 5 waktu, kucak-kacir dan sebagainya. Jadi itu masalah. Tetapi ingat dalam sebuah hadis Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunta wa atba'is sayyi'ata al-hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqil hasan. Dalam hadis ini ada dua perkara yang penting. Dan perkara yang pertama, ikutlah kejahatan yang engkau lakukan dengan kebaikan. Semoga kejahatan yang engkau lakukan itu dapat ditampung dengan kebaikan yang engkau lakukan. Itu perkara yang pertama dalam hadis ini. Intipati dalam hadis ini. Perkara yang kedua, seperti mana yang disebutkan di dalam Al-Quran, dua perkara, hablum minallah wa hablum minan nas, juga disebutkan di dalam hadis ini. Dalam kalimah ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah pada Allah di mana-mana saja engkau berada. Dan katakan bahawa Allah suruh kita buat baik, Allah suruh kita jaga hubungan dengan dia kat mana-mana saja kita berada, sama ada secara bersendirian ataupun secara ramai-ramai. Dan hablum minan nas di mana? Di mana kalimah hablum minan nas dalam hadis ni? Wa khaliqin nas bi khuluqil hasan. Dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jadi hadis ni menerangkan kepada kita dua perkara yang penting. Jadi ada kata kita buat kesalahan, ada kata kita buat kesalahan dalam solat, ada kata kita buat kesalahan yang mana kesalahan itu kita tak perasan, maka perbanyaklah kebaikan. Semoga kebaikan yang engkau lakukan itu dapat menampung kejahatan yang engkau lakukan. Semoga terhapuslah kejahatan yang kita lakukan. Jadi bersyukurlah kepada Allah SWT kerana Allah memberikan kita kekuatan. Allah bagi kita kekuatan untuk kita hidup dalam keadaan iman dan Islam. Yang mana mukadimah pada awalnya anak kata iman dan Islam ini Allah bagi pada mereka yang terpilih. Allah tak bagi pada umat manusia keseluruhannya, tetapi Allah pilih mereka yang terpilih. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din wa inna ma'ana qasim wallahu yu'ti." Siapa yang dikehendaki oleh Allah dalam dirinya sesuatu kebaikan, maka Allah akan fahamkan dirinya akan agama. Dan Nabi kata, "Wa inna ma'ana qasim." Dan aku ini pemberi ilmu, wallahu yu'ti. Pembagi ilmu, wallahu yu'ti. Dan Allah lah yang memberikan engkau kefahaman. Jadi nak dikatakan bahawa di sini andai kata kita dapat hidayah daripada Allah SWT, andai kata kita dapat iman dan Islam, jangan pula kita lari daripadanya. Sebab ia menjadi satu masalah, satu bencana kepada umat Islam apabila ada umat Islam itu sendiri yang murtad. Itu yang menjadi masalah. Jadi yang menjadi masalah bila orang murtad adalah apabila dia melakukan suatu kejahatan itu secara berterusan. Bila dia buat kejahatan secara berterusan dan Allah biarkan dia hanyut, sampai satu ketika bila dia mencari sesuatu yang baru, mengisi kekosongan dalam diri dia, sebagai contoh, dia mencari kebenaran di dalam agama Kristian, itu merupakan satu bencana kepada Islam sebenarnya. Jadi untuk mengisi kekosongan dalam diri ini, dekatilah Allah semasa senang dan semasa susah. Sebab apa? Andai kata kita mendekati Allah semasa kita senang, Allah akan dekati kita semasa kita susah. Yang menjadi masalah sekarang umat Islam di Malaysia adalah apabila kita mendapat nikmat, apabila kita mendapat kejayaan, apabila mendapat gaji yang besar dan sebagainya, kerjaan yang bagus, maka kita lalai, kita lara, kita leka dengan dunia. Tetapi bila kita ditimpa masalah, ditimpa bebanan, dihimpit kesusahan, barulah kita rapat dengan Allah SWT. Jadi perkara satu yang tidak adil. Allah tidak pernah pilih kasih pada kita. Andai katalah Allah pilih kasih pada kita, sebagai contoh, hari Sabtu orang yang berada di Malaysia tak boleh makan. Jadi ia mendatangkan satu bencana. Hampir semua umat manusia orang di Malaysia akan mati. Andai kata hari Sabtu itu tidak boleh makan. Jadi Allah tidak pernah pilih kasih. Engkau bongkak ke, engkau takbur ke, Allah bagi juga nikmat. Jadi bila kita jauh dengan Allah dan kita selesa dengan keadaan tersebut,
maka berjaga-jagalah kerana ia merupakan labang kebinasaan. Jadi andai katalah hubungan kita dengan Allah terputus, maka taubkanlah kembali. Andai kata tidak pernah berlaku pun, maka mulakanlah langkah pertama kita pada hari ini dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka, wa iza sa'alta fas'alillah, wa iza ista'anta fasta'in billah. Jagalah hak-hak Allah, maka Allah akan jaga hak kamu. Jagalah kehormatan Allah, maka engkau akan merasakan Allah sentiasa berada dengan kamu. Dan apabila kamu minta, maka mintalah pada Allah. Dan apabila kamu minta pertolongan, maka mintalah pertolongan pada Allah. Semoga perkongsian kita pada hari ini dapat memberikan manfaat pada kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.